Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Imam, kuasa surau, Bilal, saya dan para jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan kita pada hari ini dapat berada di hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, dan berada dalam majlis ilmu ini insya-Allah. Jadi pada hari ini kita diadakan tazkirah sebagai peringatan daripada saya dan perkongsian untuk saya khasnya dan untuk kita semua. Semoga dalam hari ini kita akan dapat package penuh hari Jumaat di atas hari Sayyidul Ayyam, yang hari-hari yang penuh dengan kebaikan sentiasa datang kepada kita. Baru-baru ini kita telah berada dalam Zulhijjah, 1 Zulhijjah hingga 10 hari tasyrik dan hari raya haji, hari-hari terbaik dunia, hari-hari yang sangat-sangat mempunyai kelebihan. Maka hari ini kita berada di hari Jumaat. Sentiasa Allah mengetahui tentang fitrah manusia ini. Allah sentiasa menggandakan amalan-amalan dia, memberi timbalan yang banyak daripada amalan yang sedikit. Itulah, kalaulah kita sekarang ni, kalau kata tu seorang tu jual ayam RM1, seekor RM1, mesti orang akan datang ramai, sebab sebenarnya RM1 bila dapat ayam seekor, semua akan datang berebut. Dalam masa setengah jam kan habis, sebab orang berkerumuk ingin sebab benda yang sedikit tetapi pahalanya berganda, kan? Contoh macam itulah. Begitu juga dengan Allah ni, sentiasa memberi amalan yang sedikit, tak susah banyak, yang ringan saja, tetapi ganjarannya adalah sangat banyak. Jadi sebelum tajuk tazkirah saya pada sebelum Jumaat ini ialah tentang kelalaian versus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebelum itu, sebenarnya hari Jumaat ini saya ingin baca hadis tentang kelebihan-kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada hari Jumaat ini kebanyakan ulama dia tidak mengurangkan zikir-zikir lain, dia fokus kepada berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya nak bagi yang para jemaah yang ada kat sini dapat package ini, ialah satunya ialah qala Rasulullah SAW, man ghassala yaumal qiyamah wa iktasala summa bakara wa tabtakara. Maksud hadis panjang. Sesiapa yang datang ke masjid dalam keadaan bersih diri, dalam keadaan mandi hari kiamat, hadis ini kita pernah dengar, penceramah pun dah pernah pergi ke sini. Wa iktasala, dan dia membersihkan diri. Sumba bakara wa takara, kerana dia datang awal. Seperti para jemaah sini. Wa masya wa lam yarkab, dan hadis ini dikata datang berjalan dan tidak menaiki kenderaan. Ini mengikut kesesuaian. Wa dana minal imam, dan dia datang berada dalam lingkungan saf yang depan. Saf depan, mana-mana menghampiri. Wastama'a, dan dia akan mendengar wa ansitu, dan memerhatikan khutbah nanti. Walam yalgha, dan dia tidak lalai. Kana bi kulli khatwatin yahtuha, maka pahalanya ialah setiap langkah dia datang ke masjid ini daripada rumahnya, amalan kelebihannya 1 tahun. 1 tahun setiap langkah dia tu pahala macam mana? Pahala puasa 1 tahun, pahala qiyamul lail 1 tahun. Bayangkan banyak khutbah setiap langkah-langkah. Ini amalan sedikit saja, tapi ganjaran yang banyak. Sebab
ganjaran yang banyaknya sebab untuk bekalan yang lama, bekalan yang jauh, yang bertahun-tahun, yang kita tak pas berapa lama yang amalan hari akhirat itu dia ada satu kelebihan yang besar yang berselawat orang yang datang ke. Jadi kalaulah just datang duduk niat iktikaf dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dah tentu dia akan mendapat kelebihannya. Satu hadis mengatakan rama afwan rajulun zukirat indahu falam yusalla alayhi. Sangat celakalah seseorang itu bila disebut nama aku, jadi menceramah ke siapa kata Allahumma salli ala Muhammad, dia buat tak dengar macam tu je. Maka rama afwan ni maknanya seseorang itu maknanya seolah teruk je, seolah-olah dia jatuh ke dalam lumpur, hidung dia tersumbang dalam lumpur ataupun dah tak, macam seolah habislah muka dia tu, maknanya itulah. Jadi bila kita mendengar yang ceramah dari mana Nabi Muhammad SAW, kita sebut, kalaulah penceramah tersebut 100 kali, kita dapat 100 kali. Jangan kita rasa banyak sebut, banyak selawat sangat ni. Al-bakhil man zukirat indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil ialah orang yang disebut nama aku kepadanya maka dia tidak berselawat padaku. Ini paling kupit, kedekut, bakhil. Okay. Ini hadis. Ma min ahadin yusallama alayya illa radallahu ala ruhi hatta azdada alaihi salam. Sesiapa yang beri salam kepadaku, maka aku akan jawab salamnya. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa akan terhalang sehingga disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksiru salat alayya, berbanyakkanlah selawat kepadaku. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah wakkala bi, telah meletakkan satu malaikat inda qabri, di sisi kuburku. Fa iza shalla alayya rajulun min ummati, apabila seorang itu salam kepadaku daripada umatku, qala li zalikal malaikat yang diwakilkan tadi kata, ya Muhammad, inna fulani ibnu fulan shalla alayka sa'a, sesungguhnya si fulan orang itu memberi salam pada, rekod ada. Aksir salat alayya yaumul jumaah, perbanyakkanlah selawat kepadaku di hari Jumaat, walail Jumaat, dan hari Jumaat. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara, sesiapa yang selawat kepadaku satu kali, nescaya Allah akan berselawat atau memohon kesejahteraan kepadanya sebanyak 10. Inna awlan nasi yawmal qiyamah aksarum alayya salat, sesungguhnya orang yang dekat ataupun orang yang dekat dengan aku di hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Ini di antara hadis-hadis yang jadi di hari ini marilah kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menandakan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas segala kehidupannya, segala perbuatannya, segala amal ibadat yang kita lakukan adalah hasil daripada tunjuk ajar ataupun contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam waktu yang singkat begini, insya-Allah kita sedikit perkongsian daripada saya untuk sama-sama kita merenung dan berada dalam satu majlis yang indah ini, majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sesiapa yang berada dalam majlis ilmu atau majlis zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, majlis yang didatangi, yang dilindungi ataupun dilabuhkan oleh para malaikat dengan doa-doa keampunan, insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita seharian ini, banyak kita kadang-kadang sifat lalai ataupun cuai dalam suatu perkara. Contohnya kalau kita lalai dalam bawa kereta, walau satu saat microslip itu pun kita boleh kemalangan dan sebagainya. Dan kita lalai dalam menjiruskan pokok itu, pokok jadi mati. Seorang lalai dari
daripada menguruskan kat dapur, jadi terbakar dan sebagainya. Tapi bagaimana seorang itu bila lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia tak ingat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Al-Anbiya Rasul Allah berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Ayat 1 surah Al-Anbiya. Telah hampir datang kepada manusia hari perhitungan amalannya, sedang mereka dalam keadaan kelalaian, tidak heran persediaan baginya. Maknanya sifat ghaflah, sifat kelalaian inilah menyebabkan kehancuran. Dalam dunia pun sama juga, sifat kelalaian, lalai daripada sebab itu kita masa drive kita tak boleh buat iPhone dan sebagainya, sebab itu menunjukkan membawa kepada kelalaian, tidak fokus kepada pemanduan. Jadi sifat lalai inilah yang lawannya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya seseorang itu sentiasa dalam hatinya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sesiapa yang menunaikan solat 5 waktu, maka dia terlepas daripada orang-orang yang lalai. Sebab itu kita waktu solat ni sentiasa 5 waktu ni sentiasa ada. Zuhur, selepas ini pukul 4.50 akan berlakunya asar, selepas 7.30 maksudnya maghrib, selepas tu isyak. Jadi dalam keadaan rotate macam tu untuk menjaga kita daripada keadaan seorang itu tidak lalai. Sebab itu bila seseorang itu dalam keadaan mood lalai, dia akan melakukan kesalahan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang itu tidak berzina dalam keadaan dia berzina sedangkan dia seorang mukmin. Maknanya bila dia melakukan satu perkara itu seolah dia cabut, macam cabut baju ini, buka baju ini sebab kosong langsung, maka di situlah dia tergamak membuat satu perkara itu, sebab dia tidak ada lagi keimanan, kesan-kesan keimanan itu. Dalam Islam kita ada ghaflah. Ghaflah ni maknanya kita ada perbezaan 3. Lalai, lupa dan zikir. Kalau dalam bahasa Arab ini al-ghaflah maksudnya tarku bi ikhtiyari ghafil. Dia meninggalkan suatu benda itu dengan rela dia sendiri. Dia tahu, dia sedar bahwasanya dia lupa. Mana dia tahu. Tapi kalau lupa, seorang yang terlupa, dia meninggalkannya tanpa dia tahu. Di mana dia saya lupa. Mana dia tak tahu. Tapi kalau dia lalai, dia ikhtiar, dia ada usaha dia sendiri, tapi dia lalai. Walau dizikir maksudnya iaitu tidak ada lalai dan tidak ada lupa. Mana kalau orang seorang sengaja berzikir, dia tak lupa. Dia tak lupa nak datang solat, dia tak lupa nak ingat Allah, sebab sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis Al-Quran kata, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu jadi daripada orang-orang yang lalai. Dan dalam ayat Quran pun dia tidak kata wala takum minan nisyan, dan jangan jadi orang-orang yang lupa. Tak dijadikan, jangan jadikan orang-orang yang lupa. Sebab orang lupa ni, seseorang yang terlupa, dia tidak bersalah. Seolah dia terlupa nak solat, terlupa nak, mana kita tidak boleh ambil tindakan atau kesalahan bagi orang yang terlupa. Tetapi orang yang cuai, ghaflah ini, maka dia akan berdosa. Al-ghaflah maknanya lupa ni, lupa daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dia lupa dalam hati dia, tidak ada beriman, tapi tidak ada rasa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ghaflah, lalai daripada mengingati Allah ini adalah satu bala yang besar, satu penyakit yang besar. Sehinggalah ada orang yang terlupa, orang panggil tak ingat Allah, sehingga dia ingat bila datang malaikat untuk mencabut nyawanya, ataupun dia ingat sewaktu berdalam kubur bila malaikat bertanya, baru dia ingat, tersedar daripada tipu daya, keseronokan, kan? Contohnya orang asyik duk main WhatsApp je, duk main WhatsApp, duk main buka WhatsApp. Dia bila baru terkejut, baru sedar. Tersedar macam tu. Dia macam dah
lega. Selepas 4 minit, 5 minit, 4 minit, 5 minit. Selepas satu cerita, akhir-akhirnya 2 jam, 3 jam, tidak sedar. Dia dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai. Tiba-tiba dikejutkan dengan satu perkara, baru dia macam tu. Sebab itu orang yang ghaflah ini dia tidak bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia diambil nyawa dia tu, barulah dia tersedar daripada tidur yang lama itu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau seorang lalai pun sama juga. Bila lalai, dia solat, dia tak sedar. Sedar-sedar imam bagi salam, baru dia tersedar daripada solat itu. Dan keadaan ghaflah daripada kelalaian, sehingga kan dia tidak tak dapat apa pun daripada solat itu, melainkan hanya tak sia-sia saja. Solat itu memang sah, tapi tidak dapat apa-apa pahala pun. Sehingga kan dia dalam keadaan lalai. Naluri hati dia tu tidak rasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam huraian sifat kelalaian ini, kita nak lihat bagaimana tanda-tanda seseorang itu ada sifat lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama ialah takasulu 'anil ta'at. Dia terasa malas, liat ataupun macam segan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya orang-orang munafik ni, wa iza qamu ila shalah, apabila mereka mendirikan solat, qamu kusala. Dia solat, tapi solat dalam keadaan malas. Maknanya tidak ceria, tidak ada kesungguhan. Maknanya solat macam katanya habis sampai waktu macam tu je, ikut rutin jadual saja. Tidak ada perasaan dalam hatinya khusyuk. Wa aqimis solat li zikri. Dirikanlah solat itu untuk mengingati Allah. Maknanya dalam setiap amal ibadat kita yang kita lakukan ini mesti ada konsep zikir dalam tu. Dalam kita puasa, kita ingat Allah. Orang yang mengerjakan haji, konsep dia mengingati Allah. Orang yang solat mengingati Allah. Orang menunaikan zakat, seolah dia mengingati Allah, mengingati tuntutan Allah, mengingati pahala Allah. Dan begitu juga orang yang nak melakukan satu-satu dosa ini, bila dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, zikir dalam hati dia, seolah-olahnya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah pemantaunya, dan Allah akan mencatat amalannya. Kan? Malaikat kiri kanan akan mencatat dia, sedangkan dia berseronok dalam melakukan maksiat, sedangkan orang malaikat itu mencatat amalannya. Jadi ada perasaan dalam hati macam tu, dia akan tidak melakukan kesalahan kalau dia ada iman yang kuat. Sebab itu syaitan ini akan menjadikan kita ni dalam keadaan lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita kata orang-orang munafik ni, dia susah nak solat, lebih bagi solat isyak dan solat asar, solat isyak dan solat subuh walau berjemaah, ramai. Dan kita lihat kat sini dalam keadaan pasca pandemik ini, ramai orang yang tidak lagi untuk pergi ke surau masjid untuk solat berjemaah, dalam keadaan keselesaan, dalam keadaan berbagai-bagai sebagainya. Sebab itu dalam ayat Quran ceritakan bagaimana seseorang itu, Allah menceritakan seorang itu berada dalam satu kapal, dan bila kapal itu dipukul ombak dan sebagainya, waktu itu dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah selamatkanlah. Tetapi bila sampai di tempat yang selamat di tebing sebelah sana, dia lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pandemik Covid itu, semua orang tu, ya Allah bilang keselamatan, insya-Allah akan bertobat. Tetapi bila ada suatu benda yang dia takut itu dah tak ada, dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala, malah balik ke seperti perkara seperti sedia kala. Jadi sifat malas ini, sebab itu kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan minal kasli wal ajz, daripada sifat malas dan sifat lemah. A'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Jadi doa-doa macam ni, benda yang ham,
sedih, takut. Benda macam ni lah yang membawa seorang itu rasa malas untuk berusaha, dan bila malas dia akan datang lemah. Jadi salah satunya ialah sifat malas. Perkara yang kedua yang menyebabkan seorang itu lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala ialah merasakan dosa ni tak ada apa pun. Nanti beliau bertaubat, istisghar, memperkecilkan perkara-perkara yang haram dan bermain-mainkan. Alah, simple aja, ini biasa saja, tak ada apa pun. Sebab itu qala Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin ni yara zunubahu, orang mukmin ni apabila dia satu melakukan dosa, dia seolah-olah merasakan seolah satu bukit akan jatuh kepadanya. Risau dia, kerisauan yang sangat bila dia tak sempat melakukan satu ibadat dan sebagainya. Tetapi orang yang sentiasa melakukan kesalahan, yara zunubahu, dia merampakkan dosa dia ni kazubab, seperti lalat. Bila lalu ke depan dia macam ni, okay, no problem. Mana macam tu dia rasa meringan-ringankan suatu dosa-dosa itu, sebab dosa-dosa lain pun dia melakukan berulang-ulang. Sebab itu bila seorang itu melakukan dosa, dia perlu bertobat dengan segera. Bertobat dengan segera. Itu merasakan, dia tak rasa dosa itu, bagaimana melakukan dosa ini meringan-ringankan suatu dosa itu sebenarnya. Sekarang contohnya orang melihat aurat, melihat YouTube atau sebagainya, biasa saja, tak ada rasa apa-apa. Ini simple saja, ini biasa-biasa saja, bukan teruk sangat lagi. Jadi dah jadi biasa dengan itu. Tapi langkah biasa-biasa sikit-sikit itulah yang membawa kepada pelakunya benda yang lebih dahsyat lagi. Perkara yang ketiga yang menyebabkan seorang lupa ialah dia merasa seronok dengan melakukan maksiat itu. Jadi sebab itu seseorang itu bila melakukan maksiat, dia tidak boleh heboh-hebohkan perkara maksiat itu kepada orang lain. Dia pergi buat satu kejahatan, dia masuk dalam Facebook, dia orang nampak, oh kau pergi joget je, macam orang tengok macam tu. Sebab kan dia melakukan kesalahan itu dalam keadaan yang sulit, tetapi bila dia sebarkan lagi itu, mana Allah menutupkan dia, tapi dia cuba nak membuka balik. Sebab tu perkara gambar-gambar yang tak elok tu kita jangan dedahkan, simpan saja. Okay, sebab daripada seseorang itu menjadi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama ialah al-jahlu billah. Jahil, tidak tahu tentang Allah sebenarnya. Dia tak tahu bagaimana sifat Allah itu sebenarnya, siapa yang Allah, bagaimana keazaman Allah, kebesaran Allah itu, bagaimana sifat Allah itu, apakah Allah pada dia, siapa yang memberi dia rezeki, siapa yang memberi kehidupan, segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak rasa kat situ, dia rasa ini adalah kerja dia yang melakukan semua, dia yang pandai, dia yang buat, dia yang bekerja. Dengan sifat nama Allah, Allah Maha Al-Basir, Tuhan yang Maha Melihat, Tuhan yang Maha Mendengar, Tuhan yang melakukan segala-galanya, dan Tuhan akan mengetahui segalanya. Setiap daun yang gugur di atas bumi ini, Allah mengetahuinya. Takkan tak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang itu. Ilmu Allah itu sangat luas. Allah boleh mengetahui apa yang ada dalam hati dia. Jadi sebab itu ilmu yang sangat penting. Bagaimana nak dapat ilmu itu? Nak dapat ilmu ini mestilah regular, mencari tempat-tempat ilmu, kuliah-kuliah di masjid, di surau dan sebagainya, atau mulai pembacaannya kita mendapatkan ilmu dengan tujuan untuk mengubah diri kita. Mestilah ada suntikan ilmu yang ada dalam hati kita, itulah barulah dia boleh berubah, barulah dia ada bergerak untuk berubah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang ingat itu adalah orang yang mempunyai hati yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena ada seorang ilmu untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya menyebabkan kelalaian bersibuk dengan kerjaan dunia. Dunia ni maknanya lalai sangat, sampai dunia dia tu dia boleh potong sampai tak semayang, sebab sibuk, sampai tak buat melakukan semayang akhir-akhir sangat, semayang dalam keadaan tergesa-gesa sangat sebab nak memenuhi cita dunia ini, sampai dia sibuk kerja-kerja sampai malam, balik tidur, sama kerja balik tidur, sampai kerja balik tidur.
Sampai hari itulah rutin hari. Kerja balik penat tidur, penat tidur. Itulah hati. Ini maknanya itu panggil dunia. Tapi kalau kita dunia yang bekerja, ingat untuk mencari rezeki itu adalah satu jihad, satu pahala yang besar pula. Dengan dunia ini, dengan tanpa melalaikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah maksiat yang banyak ini. Maksiat inilah yang menyebabkan seorang ini orang panggil titik-titik hitam yang banyak dalam hati dia sampai dia tak dapat lagi nak di kotoran degil kita katakan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka ini adalah berkarat makan yang dengan apa yang mereka lakukan ini adalah banyak dosa-dosa yang melekat dalam hatinya. Sebab itu dia walaupun dia pergi dengan macam mana pun menebal ini, diberi tazkirah, diperingatkan pun dia tak shining, dia tu tidak lagi bergerak lagi dah. Mana dah degil sangat dah, kotoran-kotoran situ dah. Maka susah dia nak ingat. Sebab itu nuqtatus sauda, titik-titik hitam yang banyak itu yang menebal, yang tidak lagi diterima dengan tazkirah dan sebagainya. Yang menyebabkan seorang itu lalai juga suhbatul ghafilin. Banyak berkawan satu geng-geng itu semua julasa yang tidak mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia kata ramai-ramai semayang, seorang dia cakap nak pergi semayang, malulah sebab keadaan sembang kencang dalam cuaca yang menarik, tapi nak kata kita pergi semayang dulu itu dalam keadaan yang lalai, nak keluar daripada kumpulan yang bersembang tak boleh. Sebab dah keadaan sonok, dalam keadaan yang ghafilin, dari keadaan lalai bersembang, tajuk tak habis lagi, nak keluar daripada itu, maka dia sampai berteruskan dalam itu. Dan kesimpulannya, bagaimana kita nak menyelesaikan untuk supaya kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sentiasa lidah-lidah ini disebutkan dengan zikrullah Subhanahu Wa Taala yang dapat pahala. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu jadi daripada orang-orang yang lalai. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu zikrun. Zikir yang paling besar sekali adalah baca Al-Quran. Letakkan target kita, 1 bulan kita akan khatam 1 kali, kan? Kalau tak boleh, lanjutkan sikit. Yang penting tidak ada 1 hari yang tidak kita membaca Al-Quran. Walaupun 1 muka surat kita baca dalam handphone, ada kita baca. Dan kalau boleh kita baca Al-Quran ini bersama dengan tadabbur sekali. Kita cari ayat-ayat yang mengingatkan tentang hari akhirat, kita baca dan kita tadabbur dan kita cari tafsir dan sebagainya. 1, kita banyak zikrullah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam satu hadis yang saya ringkaskan, Nabi menceritakan tentang satu berita yang amal yang paling banyak, yang paling tinggi sekali darajat, dan lebih baik daripada kita menyumbangkan emas dan perak. Mahal, lebih baik daripada memberi sumbangan kepada emas dan perak, dan lebih baik daripada kita bertempur dengan musuh kita, membunuh musuh dan musuh membunuh kita. Apa dia sahabat kata, apakah perkara itu? Maka Rasulullah kata zikrullah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, satu amalan. Sebab satu amalan kita buat satu benda, kalau tidak ada zikrullah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan jadi sia-sia, tak ada ingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sentiasa diniatkan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, supaya mendatangkan kita buat ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap solat kita pergerakan solat kita daripada satu benda, satu rukun ke satu rukun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak mengingatkan, kaitkan kita supaya dalam keadaan kita ni mesti ingat Allah Subhanahu. Allah yang Maha Besar, Allah Maha Besar. Azan pun sama juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sentiasa mengingatkan kita supaya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sikit, ada 10 minit lagi. Kita sentiasa, satu lagi kita kena sentiasa menghadirkan majlis zikir. Majlis zikir iaitu majlis ilmu, majlis yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis mengatakan, wa iza maratum bi riyadil jannah, kalaulah kamu melalui taman-taman surga, farta'u, maka hendaklah duduk.
Qalu ya wa ma riyadul jannah. Sahabat bertanya, apa dia taman-taman syurga? Maka Rasulullah berkata, halquz zikri, majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah majlis ilmu dan termasuklah apa yang kita berada di hari ini. Di para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, untuk itu juga kita sentiasa mengingati kematian, dan kematian adalah menutupkan segala-galanya. Kematian melemahkan yang kaya, melemah yang kuat, dan memburukkan orang cantik dan handsome dan sebagainya, semuanya memutuskan segala-galanya. Kafa bil mauti mau'izah, cukuplah dengan kematian ini akan menjadi peringatan. Aksiru zikru harimul lazat, perbanyakkanlah kamu mengingati kematian. Kita lihat hari ini orang tu pergi, hari ini orang tu pergi, ramai kita tengok dalam WhatsApp, dan satu hari nanti orang itu, WhatsApp itu akan bertulis, orang itu saya pun akan pergi dan sebagainya dalam itu. Maka waktu itu kita pun tak ada dekat sini lagi dah, kita berada di, dan waktu itulah kita merasakan apa yang kita perlukan, sebab kita berada di alam yang lain. Maka untuk itu, sebelum waktu yang lambat ini, sebelum kita masih berada, kita mempunyai modal yang besar. Modal yang besar ialah kita masih mempunyai hayat di kandung badan. Kita masih lagi ada kekuatan, kita ada masih nyawa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita susunkan hari-hari kita, setiap minit-minit hidup kita ini dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengurangkan daripada melakukan sebarang maksiat, dan kita tetapkan supaya hidup kita ini dalam husnul khatimah dan diakhiri dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sedikit tazkirah yang ringkas ini untuk memberi manfaat, memberi peringatan kepada saya dan peringatan kepada kita semua. Dan kita di sini adalah hanya sementara saja. Semasa kita ada, kita buatlah mencarikan waktu-waktu yang indah, waktu-waktu yang sangat bermustajab ini di hari Jumaat ini, untuk kita isi dengan segala ilmu, segala amal ibadat. Semoga kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Dan sesiapa yang melakukan satu benda itu, dia akan mati dalam keadaan. Kalau kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihabiskan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dapat mampu mengucapkan kalimat akhir la ilaha illallah sewaktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ia bermanfaat kepada saya dan kepada para jemaah semua. Semoga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jumaat ini, dan kita mengambillah kesempatan-kesempatan ini. Janganlah kita lalai daripada hari-hari yang besar ini yang diberikan untuk kita. Semoga kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.